Ya, kita bersua kembali dalam segmen Jihad Inflasi ini. Sudah pastinya kita akan melihat bagaimanakah kesan inflasi terhadap negara di peringkat domestik dan bagaimana usaha negara dan juga kerajaan Malaysia dalam menangani isu-isu inflasi, khususnya pada inflasi harga barangan dan sebagainya. Juga kita sedia maklum berkenaan tentang ada beberapa cadangan ataupun jangkaan yang dikeluarkan oleh beberapa pakar ekonomi yang menjangkakan kadar dasar semalaman atau OPR akan dinaikkan dalam 25 mata asas oleh Bank Negara Malaysia menjelang September ini. Jadi perkara berkenaan tentang OPR, bagaimana kesannya kepada inflasi dan bagaimana kesannya kepada pergerakan ekonomi negara akan diterjemahkan untuk kita bersama dengan lebih lanjut bercakap berkenaan tentang kesan kenaikan OPR langkah tepat kawal inflasi. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Prof bersama dengan kami. Beberapa pakar ekonomi dan juga ada beberapa institusi berasaskan kepada research ekonomi ataupun keuangan ekonomi juga telah menjangkakan akan berlakunya kenaikan secara berturut-turut yang mana menggambarkan kenaikan kali ketiga kemungkinan untuk tahun ini menjelang September ini. Jadi untuk kenaikan OPR ataupun kadar dasar semalaman, bagaimana Prof melihat inilah masanya untuk kita melihat kenaikan kadar dasar semalaman yang akan dijalankan oleh pihak Bank Negara Malaysia, Prof? Ya, memang kita melihat keputusan oleh Jawatankuasa Dasar Monetary di bawah Bank Negara Malaysia pada bulan Mei dan juga Julai mengambil keputusan untuk menaikkan kadar OPR 25 mata asas setiap kali pengumuman itu dan dijangka akan berlaku juga pada September ini, kerana kita lihat apabila negara mengalami suasana ekonomi yang merudum seperti kita lihat pada tahun 2008 dan apabila kita lihat pola yang sama juga berlaku pada tahun 2010, berlaku tiga kenaikan berturut-turut dan ini kita jangkakan berlaku juga kerana ada situasi yang memungkinkan ianya dinaikkan kalau kita lihat kadar inflasi semakin meningkat pada bulan Jun telah menjadi 3.4% dan tindakan Bank Negara Malaysia ini sebenarnya adalah lebih pada kata proaktif untuk memastikan bahawa kenaikan kadar inflasi itu tidak terlalu mendadak dan itu sebabnya sejak daripada Mei lagi telah mula dinaikkan secara berperingkat. Namun kalau kita lihat kalau sekarang kadar 2.25 ni masih lagi rendah berbanding kadar OPR sebelum pandemik berlaku, iaitu masa itu OPR sekitar 3.25. Okey. Prof, dijangkakan juga kalau disebutkan pada ketika ini kadar inflasi mungkin berada pada paras 3 dan ke atas. Cumanya dijangkakan mungkin menjelang kepada penghujung tahun 2022 kadar inflasi akan meningkat sehingga 4.0. Jadi apakah dengan memperkenalkan dan juga menaikkan kadar masa asas dan juga menaikkan kadar OPR dasar semalaman ini bertepatan dengan situasi inflasi dan juga domestik dan juga keadaan di peringkat global, Prof? Ya, kita kena faham apabila kita mahu menangani kadar inflasi yang tinggi, sebenarnya ada dua pihak yang boleh melakukan intervensi, iaitu satu di pihak Bank Negara Malaysia dan satu lagi di pihak kerajaan persekutuan. Kita lihat di peringkat Bank Negara Malaysia, mereka boleh melaksanakan dasar monetary ini iaitu dengan meningkatkan kadar OPR, dan kalau kita di peringkat kerajaan pula mereka boleh melaksanakan subsidi dan harga kawalan barangan. Dan apabila kita lihat kadar inflasi kita 3.4% ini dipengaruhi oleh kedua-duanya, iaitu peningkatan kadar OPR dan juga pemberian subsidi yang menetapkan harga kawalan untuk beberapa barangan dan perkhidmatan. Oleh itu, kalau kita melihat sehingga akhir tahun ini kemungkinan kadar inflasi akan menaik, dia akan terjadi kalau berlaku peningkatan itu jika kalau katakanlah kerajaan mungkin tidak mampu untuk memberikan lagi subsidi secara pukal, jadi maknanya setengah barang mungkin terpaksa dilepaskan harganya mengikut harga pasaran, maka di situ kita akan melihat peranan Bank Negara Malaysia pula akan cuba memastikan kadar inflasi dapat diturunkan dengan menaikkan lagi. Kita lihat seluruh dunia lah, banyak negara sudah mula menaikkan kadar mata asas, kadar faedah mereka, dengan malahan ada yang lebih tinggi kadarnya daripada di Malaysia ini, dan inilah sebenarnya strategi yang boleh dilakukan oleh kedua-dua pihak, Bank Negara Malaysia dan juga kerajaan.
Prof, apabila bercerita tentang kadar OPR dinaikkan ini, ia juga akan memberikan kesan kepada kadar faedah pinjaman, khususnya kepada kadar faedah pinjaman fleksibel, dan ia juga akan memberikan kesan kepada pendeposit tetap yang akan mendapat keuntungan hasil daripada kenaikan kadar OPR ini. Jadi untuk kedua-dua golongan ini, peminjam dan juga pendeposit, bagaimana kita mengimbangi antara kelebihan dan juga mungkin benefit ataupun kekurangan yang dihadapi ataupun yang akan disebabkan oleh OPR ini, Prof? Ya, apabila kadar OPR meningkat, sudah pastinya bagi mereka yang ingin mahu mengambil pinjaman baru, mereka mungkin akan berfikir 2 kali, 3 kali kerana kadar akan semakin meningkat. Dan bagi mereka yang sudah ada pinjaman, maka mereka akan mendapati bahawa komitmen bulanan bayaran pinjaman mereka telah meningkat, dan mungkin mereka akan terpaksa menstrukturkan semula perbelanjaan bulanan supaya masih lagi orang kata mampulah untuk mendapatkan lebihan pendapatan setiap bulan. Dan bagi mereka yang mempunyai lebihan wang tunai, mungkin ini peluang untuk meletakkan dalam apa dia kata simpanan supaya mendapat pulangan lebih tinggi. Tetapi bila kita lihat ketiga-tiga aktiviti ini di kalangan yang mahu nak meminjam, yang sedang meminjam, yang mahu menyimpan, ia akan memperlahankan aktiviti ekonomi kerana akan berlaku kurangnya permintaan, kurangnya perbelanjaan. Dan apabila berlakunya pengurangan daripada permintaan ini, inilah yang akan menyebabkan kadar inflasi secara teorinya akan mula kembali menurun. Tadi disebutkan kepada permintaan dan juga penawaran. Cuma kita berfokus kepada purchasing power, kemampuan untuk membeli ataupun kemampuan untuk mendapatkan, memiliki sesuatu barangan itu. Apabila kadar OPR dinaikkan, apakah purchasing power kepada consumer juga akan turut terjejas, Prof? Ya, betul. Apabila kadar meningkat, maka kita akan mendapati bahawa kita terpaksa belanja lebih untuk membayar komitmen pinjaman kita. Dan kalau kita lihatlah kadar inflasi ini menyebabkan kita punya purchasing power makin kurang. Sebagai contoh, kalau kita tengok indeks harga makanan dan minuman tidak beralkohol, kalau merujuk tahun asas 2010 sehingga 2022 ini telah meningkat sekitar 40%. Bermakna dulu tahun 2010 kita boleh beli makanan itu dengan harga 100, sekarang 140. Oleh itu, apabila kita melihat kadar inflasi yang semakin tinggi, ia akan mengurangkan kita punya purchasing power. Okey. Prof, kadar inflasi kumulatif yang berada pada kadar 3% dan sebagainya itu adalah kadar secara konklusif ataupun kumulatif. Cuma kita memberi tumpuan kepada kadar inflasi harga barangan yang lebih tinggi daripada kadar kumulatif tersebut. Jadi bagaimana Prof melihat dengan harga barangan yang semakin meningkat akan juga turut meningkatkan inflasi harga barangan dan seterusnya akan memberikan kesan kepada pengguna dan di akhirnya tindakan-tindakan kerajaan sebagai intervensi kepada kesan mengurangkan inflasi ini, Prof? Ya, apabila kita melihat kenaikan inflasi ini, dia ada pull factor dengan push factor. Kalau pull factor ni ialah berlakunya permintaan yang tinggi dan menyebabkan harga barangan naik. Tetapi push ni apabila berlakunya kos pembuatan barangan itu menjadi tinggi tanpa perlu adanya permintaan yang tinggi. Apa yang kita lihat sekarang ni dia lebih kepada push, iaitu walaupun rakyat mungkin tidak mempunyai kata purchasing power yang tinggi, sepatutnya bila tidak ada kata permintaan harga barangan turun. Tetapi apa yang berlaku sekarang terutamanya di peringkat global dengan berlakunya krisis Rusia Ukraine, perang tarif US dan China dan juga faktor ekonomi ataupun faktor cuaca sebenarnya yang menyebabkan berlaku rantaian bekalan global, semua ini menyebabkan harga barangan menjadi tinggi. Dan disebabkan itu jugalah walaupun kita melihat sebenarnya purchasing power itu kurang, tetapi harga barangan kekal tinggi disebabkan oleh peningkatan kos barangan itu sendiri. Prof, berbalik kepada tentang OPR ini, apakah akan ada kemungkinan untuk OPR ini akan dinaikkan untuk 4 kali dalam tahun ini untuk tahun kewangan berakhir 2022, Prof? Saya rasa Bank Negara Malaysia akan melihat suasana ekonomi ataupun indikator makro negara dulu sebelum buat apa-apa keputusan untuk menaikkan kali keempat. Kita belum lagi pernah orang kata dalam sejarah OPR ni dia meningkat 4 kali berturut-turut. Tetapi kita tidak boleh orang kata tidak kerana di peringkat World Bank juga meramalkan bahawa global akan mengalami orang kata kemereduman ataupun pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Malahan Amerika Syarikat pun sudah orang kata dalam orang kata dipanggil technical recession, dua suku berturut-turut mengalami kemerosotan. Jadi kita
lihatlah bergantung kepada prestasi ekonomi negara kita untuk separuh tahun kedua, barulah Bank Negara akan mengambil keputusan sama ada perlu naik lagi kali keempat ataupun tidak. Ya, insya-Allah kita akan menantikan apakah antara keputusan yang akan diambil oleh pihak Bank Negara Malaysia dalam keputusan monetary dan juga dasar monetary tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Azman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School, kerana bersama dengan kami pada pagi ini untuk bercakap tentang kenaikan OPR dan juga langkah kawal inflasi. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Okey. Baik, seterusnya kita akan memberikan wang kepada sahabat penyampai kita Nadia